Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi dan ahli kuasa masjid, imam-imam, para petugas sekalian, para muslimin dan juga muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama di dalam majlis ilmu setelah kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim, iaitulah tanggungjawab salatul fajri fi jama'atin, salat fajar berjamaah. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, di antara rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, diberinya peluang ini yang ramai orang lain tak dapat, nikmat ataupun peluang untuk menunaikan salatul fajri secara berjamaah. Terdapat beberapa kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang salat subuh. Kitanya duduk tulis kat dalam Facebook dah, kalau solat subuh atau solat Jumaat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Sambil-sambil duk post cerita tu pun, hak tukang post pun tak tahu pergi ke tak juga lagi. Ya, dia bagi forward, bagi hantar kan. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri galakan yang besar. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut raka'atayil fajri, 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. Maka kata di para ulama, kalau rakaatil 2 rakaat itu hak sunat, ibu dia tentulah lebih besar daripada itu lagi. 2 rakaat itu yang sunatnya, ibu dia tentulah lebih besar daripada yang sunat. Yang kedua, hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang di antara solat yang berat untuk dihadiri oleh golongan munafikin, iaitulah solat isya dan juga solat subuh. Jadi kita yang dapat melepasi garis-garis yang disebut tadi, maka kita mengatakan alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang besar, iaitulah nikmat dapat melepasi daripada gaya hidup orang-orang munafik. Munafik berat dibagi dia nak pergi salat subuh dengan isya, sebab ada sebab dia, illah, bahasa Arab kata illah, sebab dianya, sebab 2 solat ini waktu gelap, waktu malam. Jadi bila waktu malam, kalau pergi pun orang tak nampak, itu masalah. Jadi dia duk kira pergi solat tu nak tunjuk muka, bukan nak pergi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dalam tazkirah kita ni, kita tadabbur ayat surah Al-An'am. Tuan-tuan boleh buka yang ada mushaf di tangan masing-masing itu, surah Al-An'am ayat yang ke-125. Suratul An'am ayat yang ke-125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ
kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Ayat ini suatu gambaran yang jelas, yaitulah gambaran tentang hati manusia, ataupun dalam bahasa kita kata dada manusia ni luas ke sempit. Kita ni sebagai manusia, bila bercakap tentang isu-isu yang kita suka, isu apa agak kita minat ni? Isu politik, ekonomi. Sekali-sekala bagi orang lelaki ni, kalau boleh bual-bual isu-isu nak tambah ke dah, semangat lalu dia buat kedai kopi tu, balik rumah takut lalu. Jadi tapi kalau dibincangkan tajuk-tajuk yang tidak diminati, mengatuk lalu. Maka Allah gambarkan dalam ayat 125 Al-An'am ini sifat kedudukan dada hamba-hamba dia ada dua kategori. Kategori yang pertama, insya-Allah kita coba tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah sebut dalam ayat ini, faman yuridillahu an yahdiyah, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah, untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya. Jadi para jemaah, kalau ada kertas, ada nota tu tanda hidayah di sini, hidayah taufik, hidayah petunjuk. Sebab hidayah itu ada dua. Satu dia panggil hidayah irsyad, hidayah bimbingan. Hidayah bimbingan itu kerja para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disambung oleh para sahabat, disambung oleh imam-imam, disambung sampai kita ini. Termasuklah kita perbincangan ini pun termasuk dalam hidayatul irsyad, bimbingan nak beri panduan. Tapi jemaah yang ada ni, khatib duduk atas mimbar, sekali dia khutbah mungkin 2000 orang ada. Khutbah tu berapi. Kita ni kena jaga solat sunat. Jaga solat sunat. Lepas solat Jumaat yang 2000 orang tu, berapa orang yang bangun solat sunat? Mungkin hak bangun solat sunat tu yang sudah menjadi kebiasaan dia. Kalau khatib tak sebut pun dia solat juga, kan? Jadi yang kita naknya orang yang baru dengar, yang tak solat dengar, menerima, itu dia panggil hidayah taufik. Allah Ta'ala bagi taufik untuk menerima. Jadi taufik itu dua, hidayah itu dua. Satu dia panggil hidayah irsyad, maknanya bimbingan, kita beri maklumat. Saya sampaikan hadis-hadis kepada para jemaah, tapi ada orang ikut, ada orang tak ikut. Maka yang ikut itulah yang kita nak. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah. Mana-mana orang yang Tuhan nak bagi hidayah, hidayah di sini hidayatut taufik, hidayah menerima. Al-Fadhil imam kita, dia baca apa tadi? Kunut Allahumma hdini fi man hadait. Para jemaah sekalian, waktu kita angkat tangan minta, terasa ke tak terasa? Ataupun rutin Allahumma hdini pakai sedar tak sedar, kata orang. Angkat tangan sebab orang angkat belakang, kita angkat juga Allahumma hdini fi man hadait. Itu permohonan. Dalam kunut yang tuan-tuan baca pagi itu, permohonan yang kita angkat Allahumma hdini, coba tanda fi man hadait. Ya Allah, minta hidayahkan aku ni bersama orang yang engkau beri hidayah. Wa afini fi man afait. Afiatkan saya, beri saya ni sihat wal afiat, selamat, itu dia panggil afiat. Afiat dalam tubuh badan kita, sihat sejahtera, alhamdulillah, boleh menaik basikal pagi-pagi, boleh jalan sana sini, alhamdulillah,
naik orang naik basikal ni berapa puluh kilometer dia pergi. Allah gagah perkasa. Afiat. Wa afini fiman afai wa tawallani fiman tawallai. Jaga saya bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala jaga. Kita nak jadi kita ni tawalla, kita ni wali, orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat apa dia? Sambunglah kata email ya, ingat wa barik li fi ma a'tait, berkatkan saya ni bersama dengan orang berkat. Jadi tengok doa ni para jemaah sekalian elok sangat bila kita minta sungguh-sungguh, Allahumma hdini, ya Allah minta hidayah. Sebab kalau Allah Taala beri hidayah, tengok dalam ayat ni kata apa? Hidayah di sini hidayah tu taufik, Allah Taala beri, kita dapat menerima. Ini sayanglah kalau kita baca subuh, bila waktu baca kunut tu baca tak menghayati, tidak menjiwai. Tapi bila kunut ni jadi besar, apabila imam terlupa kunut, besar lalu nah, sampai ke tengah hari orang bincang imam tak baca kunut. Subhanallah. Bila tanya siasat tengok imam kata aku terlupa, bangun tadi kelang kabut, tak ingat ke kunut. Tapi kita dah besarkan, jadi kita besarkan isu kunut, tapi kita tidak membesarkan permohonan yang kita angkat di dalam kunut. Maka itu ayat yang pertama, yashrah sadrahu lil Islam. Ini jawapan dia. Bila Allah, mana-mana orang yang Tuhan nak bagi hidayah, maka dicerahkan, dibukakan dadanya untuk menerima Islam. Jadi kata di tafsir ni kata, apa makna yashrah? Ay yuyassirahu lahu. Allah permudahkan terima Islam. Itu bagi orang yang bukan Islam, dia dengar ya masuk Islam. Tuan-tuan para jemaah sekalian, kadang-kadang dakwah kita ni tak sampai kepada orang bukan Islam, tak sampai. Duk belegar di kalangan kita. Oi, kisah saya ada di pejabat kita, di sekolah kita, di taman kita ni berapa ramai orang bukan Islam. Kita tak dakwah dia ajak Islam, cuma kita kawan dengan dia. Dia tahu kita orang Islam, kita tahu dia bukan Islam. Itu je. Tapi dakwah tak pernah diajak, tak pernah diseru dia pada Islam, maka dia pun tak masuk Islam sampai sudah. Ada kalanya dengan sekali pertemuan, dengan sekali perjumpaan, saya ingat satu kisah. Boleh jadi tuan-tuan dengar kisah ni. Sahabat kita dipanggil Brother Kamaruddin, seorang pendakwah di Pulau Pinang, India dia. Dia kata dia naik kapal terbang daripada Penang nak pergi Kuala Lumpur. Kebetulan duduk di sebelah dia tu seorang orang putih, tamat dah kerja sini, nak balik negeri. Dia kata 40 minit saya bercakap dengan dia daripada Penang sampai Kuala Lumpur. Dekat nak turun, orang putih ni celek mata ke sahabat kita ni. Dia marah, dia kata, kenapa kamu berapa tahun aku duduk di Malaysia ni tak ada seorang pun mari ajak aku, beritahu aku tentang Islam? Tak ada. Why, apa bahasa orang putih dia tu? Marah dia. Dua dia kali dia ulang, kenapa kamu tak cerita kepada aku tentang Islam? Sekarang ni aku dah nak balik dah. Itu di antara kerugian yang berlaku pada kita. Kadang-kadang dengan sekali perbincangan orang boleh terima Islam. Sebab apa? Yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala permudahkan dia nak masuk Islam. Orang yang sudah Islam macam kita ni, alhamdulillah, tuan-tuan kata alhamdulillah, yunashituhu. Bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Islam sudah ada dalam hati kita, tetapi Allah Ta'ala aktifkan Islam dalam hati itu menjadi gaya hidup kita, menjadi gaya hidup. Ni ada orang-orang muda duk post dalam grup-grup dia ni. Dia kata semua orang bersemangat, berdoa, minta nak mati dalam Islam. Kita kata alhamdulillah. Tetapi lemah kita nak hidup mengikut gaya Islam. Orang panggil dakwah sentap, bahasa orang muda sekarang tak. Masa nak mati semua nak mati dalam Islam. Waktu nak hidup
tak bersemangat nak hidup cara Islam, dengan pakaiannya, dengan gaya, dengan penampilannya, dengan macam-macam cara, tidak cara orang Islam. Jadi apabila Allah Ta'ala kehendaki nak memberi petunjuk, nascaya Allah melapangkan dadanya, membukakan hatinya untuk menerima Islam. Jadi kita tengoklah orang yang bukan Islam, dia terima mana masuk Islam. Orang yang sudah Islam, Allah Ta'ala aktifkan hati dia ni, semangat. Ada ya dengar je azan, telinga dengar azan, punggung tak boleh duduk, bangun terus ke masjid. Dia kata saya tak larat, tak berapa sihat. Para jemaah sekalian, ayat ni ayat yang cukup besar. Ayat ni orang panggil offer, tawaran. Mu ni tunjukkan kita ni menerima, kita ni tunjuk bahawa kita ni telah mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena pergi. Ini kata tafsir, hihazi alamatun alal khair, ini tanda-tanda orang itu telah menerima kebaikan. Dalam ayat lain surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Orang-orang yang menerima Islam, Allah Ta'ala cerahkan dada di Islam, maka dia duduk di atas landasan cahaya petunjuk daripada Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Ta'ala telah masukkan cinta kita kepada keimanan, dan iman itu telah menjadi perhiasan dalam hati. Maka ini kata di Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yashrah dengan makna yuwassi' qablahu lit-tauhid wal iman. Bila Allah Ta'ala nak luaskan dia, Allah Ta'ala luaskan dada dia, bermakna Allah Ta'ala buka dia untuk tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk beriman kepada Allah. Mari sahabat bertanya, tuan-tuan kalau boleh tulis. Menarik ni, bila ditanya oleh sahabat, maksud apa dia? Faman yuridillahu yashrah sadrul Islam. Kita nak tahu ada tak tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala telah cerahkan dada kita untuk Islam. Tulis, maklumat ni cukup menarik untuk dibincang, untuk dimuhasabahkan. Karena tu bila baca Quran, para jemaah sekalian, Al-Quran itu lagi dikorek, lagi digali, lagi dibaca, kita tidak akan puas. Nak lagi. Sebab kemanisan itu duduk di mana? Duduk di faham. Kemanisan Al-Quran itu duduk di mana? Apabila kita baca dia dengan hati, dan apabila kita baca dia dengan kita faham. Maka bila sahabat ni radhiyallahu anhu mari tanya, apakah tanda-tandanya? Apa tanda dia? Qal, ada tanda. Yang pertama, al-inabatu ila daril khulud. Bila Islam duduk dalam hati, kita ni sentiasa ingat kepada negeri akhirat, ingat kepada akhirat. Jadi seorang imam nama dia Syekh Sufyan rahimahullahu ta'ala, di kalangan ulama salaf, dia ni lepas malam, dia minta pembantu dia hantar mari air, nak ambil wuduk. Jadi bila pembantu dia bawa air, bekas air, dia pegang air kiri dia. Jadi pembantu dia pun tengok Tok Syekh dia dah dapat air dah. Biasanya dia tak suruh lah orang lain tu ambil wuduk kan. Dia pergi tidur, ngantuk. Dia kata, aku sedar tengah malam, mari-mari tengok Tok Syekh masih lagi pegang teko air nak ambil wuduk tadi. Mata dia menangis, masih lagi duduk di tempat berwuduk. Kata di murid dia ni, Syekh, ya Syekh Sufyan, nak subuh dah ni, kenapa tak wuduk lagi? Dia kata, semenjak aku dapat air tadi, aku duk terfikir ke akhirat nanti. Duk fikir kena pergi akhirat. Macam-macam kita fikir dalam orang-orang yang berfikir ni, ahli tadabbur, ahli tafakkur ni, dia berfikir macam-macam, bagaimana kita nak pergi ke akhirat. Subhanallah, aku terlupa nak bangun,
sekarang baru teringat balik. Jadi duduk mikir sampai setengah malam. Ni. Nabi kita kata, dia kata apa ni? At-tajafi al-inabatu idaral furud, sentiasa nak kembali ke negeri yang kekal abadi. Wat-tajafi an daril ghurur, dan jauhkan diri daripada godaan-godaan tipu daya negeri yang penuh dengan tipu daya ini. Negeri mana? Dunia. Yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla al maut, iaitulah buatlah persiapan untuk mati sebelum mati. Kita ni kalau sudah mati boleh buat persiapan tak? Tak ada dah persiapannya. Orang lain tolong beli kain kapan, tak? Ahli-ahli masjid tolong mari usung, ahli-ahli qaryah tolong mari apa ni, tolong mari, nak buat apa tak boleh. Maka ini dia panggil yashrah sadruhul Islam. Kalaulah para jemaah sekalian, ada 3 sifat dalam jiwa kita, ada ke tak ada? InsyaAllah ada. Jangan kata tak ada. Kita orang beriman, kita orang yang sentiasa mencari keredaan Allah Azza wa Jalla, khija kitanya nak mendapat nikmat yang begitu besar. Ini 3 benda. Yang pertama, al-inabatu ila daril khulud, maknanya nak balik, sentiasa buat persiapan mikir kepada akhirat. Yang kedua, tanahi, maknanya jauhkan diri daripada godaan-godaan dunia yang fana ini. Yang ketiga, membuat persiapan-persiapan untuk pergi ke akhirat. Itu juzuk yang pertama daripada ayat. Kemudian sambung ayat, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan sesiapa yang dikendaki, yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, na'udzubillah, orang yang Tuhan tak nak bagi hidayah, Allah tak nak bagi hidayah kepada dia, apa jadi? Nascaya Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, sempit. Bila dengar tentang Islam, sakit hati selalu. Bila tetap berbincang tentang agama, susah hati. Nah, ini yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Kita orang Islam tapi tidak suka dengan Islam. Islam tak suka dengan Islam. Pelik ke tak pelik? Kalau orang bukan Islam tidak suka dengan Islam, tak pelik. Bahkan orang Islam suka dengan Islam, itu baru jadi pelik. Tuan-tuan kena buat satu tajuk, siapa pelik dalam dunia ni. Dia macam-macam kepelikan dalam dunia ni. Orang Islam tak suka dengan Islam, itu pelik. Orang bukan Islam suka dengan Islam, itu pelik. Jadi kita ni kadang-kadang kita duk rasa orang tu pelik, kita tak pelik. Cuba pergi melawat di hospital jiwa. Kita nak pergi ziarah dia, dia kata kita macam-macam tak? Dia kata awak mari ziarah apa ni? Mari ziarah awak lah sini ni. Tak. Dia pula kata kita ni orang gila ni, mari nak ziarah orang. Nak kata apa dia? Jadi tak usah kata. Orang yang sepit dada ni, maka apa jadi? Dayyqan harajan, maknanya duduk la yakhlus, tak ada pintu ruang kebaikan nak masuk dalam hati dia. Jadi tak sampai iman dalam hati dia, masuk dalam hati pun tidak lekat. Kata di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pergi tanya seorang badui min ahli Arab. Dia kata, apa makna dalam Quran kata harajan, yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Tengok, tuan-tuan tengok dalam tafsir dia tu, dadanya sesak, sempit. Dayyqan tu sempit, harajan tu apa makna pula? Tengok, Sayyidina Umar pergi belajar bahasa ni dengan orang tua kampung. Kata di pakcik ni, hiya asyajaratu takunu bainal asjar, pokok di antara pokok, la tasilu ilaiha ra'iyatun, tak masuk. Jadi tak ada siapa di tempat dia tu. Pokok di tengah-tengah, pokok yang banyak tengah-tengah. Jadi kambing pun tak pergi kambing tak boleh nak pergi makan dia, duduk tengah-tengah. Kata di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kazalika qalbul munafiq la yasilu ilaihi syai'un minal khair.
Demikianlah hati munafik, tak sampai kebajikan kepada dia. Dayiqan harajan, maknanya sempit, tak sampai kebaikan kepada dia. Nas'alullah as-salamah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada sifat yang cukup dahsyat ini. Jadi para jemaah sekalian, itu yang kita nak baca. Ka'annama, tengok ni, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang naik ke langit. Orang bila naik tinggi ni, ada kawan-kawan kita yang kerja bahagian kapal terbang ni, berapa kaki ya kita boleh naik atas? Lepas tu kena guna oksigen. Berapa kaki? Kita naik sekejap, kalau tak ada oksigen mungkin lemas, sesak dada kan, kena bawa alat. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran ini cukup bahaya tuan-tuan, orang yang sesak dada dia, orang yang sempit dada dia dengan Islam ini, iaitulah seolah-olah mereka ni bila naik, orang naik ke langit, naik ke atas tinggi, perlu pada oksigen. Jadi itu gambaran yang cukup sempit dada orang-orang yang tak mau menerima Islam. Kazalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala sempitkan dada dia, Allah Ta'ala beri peluang kepada syaitan untuk menguasai orang itu, wal'iyazubillah, maka disekatnya daripada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ayat yang kita tadabbur pada pagi ini. Para jemaah sekalian, cukup untuk kita memahami. Kalau kita boleh satu ayat, satu hari satu ayat, ambil ayat ni, baca, tengok, dia panggil ayatut tadabbur. Ayat-ayat yang kita tadabbur cukup menarik. Alhamdulillah. Jadi penting sangat bagi kita ni menggilap hati setiap hari. Jadi hati kita ni macam mana kita nak gilap? Lebih-lebih lagi di saat para jemaah sekalian sedang berada di suatu zaman kita hari ini, zaman yang kecelaruan yang cukup banyak, zaman kecelaruan yang cukup besar. Kita tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita pergi tempat kuliah, tempat ceramah, orang ni mari baca Quran, yang ni baca hadis, hak ni baca juga, tapi huraian penafsiran tidak mengikut acuan yang telah dihuraikan oleh para imam-imam, para ulama. Maka jadi timbul masalah. Di akhir-akhir ni pula banyak pula timbul maqasidus syara'. Dia panggil maqasidus syariah pula. Jadi maqasidus syariah tu cantik. Memang dalam Islam ni sudah ada maksud, dia punya objektif syarak, nak jaga agama, jaga nyawa, jaga harta benda, jaga keturunan, itu dia panggil objektif syarak, maqasidus syarak. Tapi kalau salah guna maqasid ini, maka dia menjadi senjata makan tuan. Jadi di saat kita duduk suasana yang begitu gawat, maka marilah sama-sama kita latih diri. Dia panggil tadribun nafsi, latih jiwa kita, latih diri kita di atas al-afu was-safh. Al-afu was-safh maknanya kita bersifat pemaaf dan tidak marah pada orang. Ini satu sifat yang kita kena berlatih. Ada dalam kitab tasawuf, kitab A'malul Qulub, suatu perbincangan tentang sifat sabar. Jadi para ulama kita berbahas sabar itu ada ke satu benda usaha, dia panggil kasbi, diusahakan, ataupun dia berbentuk anugerah. Ini kita kena ingat, sabar itu usaha ke anugerah? Sifat ni, akhlak manusia ni, anugerah ataupun usaha. Maka ramai ulama mengatakan, nak merubah sifat kita ni kepada menjadi manusia yang baik, perlu kepada mujahadah. Apa makna mujahadah? Berusaha sungguh-sungguh. Dan tadrib. Apa dia tadrib? Melatih diri. Dalam bahasa kitab tasawuf dia panggil riyadah, latih diri. Dalam kita ini berlatih juga. Riyadah tu bahasa Melayu tu kan. Riyadah kita ni main sukan, berlari berpuluh kilometer, kayuh basikal, main bola, itu dia panggil ni riyadatun nafsi, maknanya latihan diri. Kena berlatih. Contohnya orang mari kat kita dengar orang kata benda-benda tak baik kita. Jadi kita kekang nafsu nak marah tu, jangan marah.
belajar baca sirah ulama-ulama yang besar. Dia panggil kibar, akhlakul kibar. Akhlak ulama besar ini duduk di mana? Duduk di sifatul afwi was safhi, sifat pemaaf dan tidak marah. Saya dia mula nak jawab lah dia. Saya kalau orang kata apa-apa tak apa, tapi kalau sentuh bab peribadi saya tak. Itu maknanya belum lagi. Yang kita kata akhlak orang yang besar ni, yang jiwa besar ini, mereka hanya akan marah, akan membela apabila Nabi SAW dan Islam itu disentuh. Tapi kalau bab peribadi, kita kata tak apa, tak ada masalah, sebab lagi orang kutuk kita, lagi besar darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Untung kita. Ada orang mari beritahu kepada Syekh Al-Hasanul Basri ataupun ulama lain, dia kata, Tuan Syekh, orang tu kata. Tuan Syekh kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pahala yang aku tak buat. Allahu Akbar. Bolehkah kita kata lagu ni? Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan pada saya pahala yang saya tak buat. Nak kata soal alhamdulillah kawan. Dengar orang sebut sikit hak kita tu, bangun cukup pinggir dah tak? Saya ni keturunan pendekar mari. Keturunan kita ni keturunan pendekar ni lawan terus lah. Ini kita belajar. Jadi kata di para ulama, qad najidu su'ubatan, peringkat awal kita akan susah. Sifat sabar, sifat maaf, sifat tidak marah, sifat tak peduli, nak orang panggil tebal telinga. Ini semua ni sifat-sifat yang cukup sukar. Tetapi kalau kita sudah menguasainya, sanajidul lazzatan, kita akan dapat satu kelazatan dan kebahagiaan, tenang jiwa bila sudah nafsu itu sudah dilatih. Maka para ulama besar, begitulah keadaan mereka bila disebut orang-orang buat, jadi dia tak ambil peduli. Yang jadi masalahnya, kalaulah orang itu bercakap menyentuh tentang agama, bila orang bercakap sentuh tentang agama, jadi tak ada hak untuk kita diam. Ini tak ada masalah apa-apa ni. Orang kata Islam apa, orang kata macam-macam, seolah-olah kita ni jadi orang panggil tuli, tak dengar telinga. Tapi kalau orang tentu hak pribadi kita, marah lalu, maka itu tidak jadi. Jadi kita nak belajar macam mana yashrah sadrul Islam, nak suruh Allah Ta'ala jadikan dada kita ni luas, tidak sempit. Maka kita belajar ilmu psikologi, ilmu tentang bagaimana tidak ambil peduli kepada apa yang orang kata. Baik, tapi jangan semua orang kata tak peduli, dengar dulu. Nanti orang mari nasihat kita pun tak peduli juga, aku biar aje lah. Kalau nasihat yang baik, yashrah sadruhu, kita kena lapangkan dada untuk menerima nasihat yang baik daripada orang. Nasihat yang baik daripada orang. Maka at-taghadhi anil hafawat, pejam mata kepada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang terhadap kita, itu satu perkara yang dipuji. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang marah di tempat sepatutnya berlembut. Kita ni kadang-kadang Masya Allah tabarakallah, pergi marah tak terkalu. Walahanya anak kita jadi budak tu, anak kita tak hirau cakap kita suruh bangun solat lambat-lambat, suruh pergi pasar, pergi kedai tolong beli barang pun tak apa nak pergi, suruh nak buat kerja sekolah pun tak apa nak buat. Akhir kali mak dia, ayah dia pukul anak ni macam pukul musuh. Imam Ghazali rahimahullah kata apa? Orang yang marah di tempat sepatutnya berlembut, itu dia panggil orang bodoh. Ini masalah kita ni, jangan jadi orang bodoh. Dan berlembut di tempat sepatutnya kita tegas. Anak tak solat, kena tegas ke tak tegas? Kena tegas. Bangun solat, saya mengantuk, bangun. Jadi malam-malam suruh dia tidur awal. Kalau dia suka nak bangun solat subuh pagi, malam suruh tidur awal. Ini biar duduk main game sampai pukul 12, pukul 1 pagi, habis subuh payah bangun. Kita berlembut. Tengok anak-anak kita Masya Allah tabarakallah, nak keluar rumah tak tutup aurat, tegur kak ngah, kak cik dah, nak gimana ni? Nak pergi sekolah, nak pergi ke pasar, nak gimana? Ini pakaian siapa lagu ni? Kita ni anak orang Islam, kita jadi ceramah dulu, suruh tukar pakaian baik-baik, baru ayah dia ni tak apalah,
budak-budak zaman sekarang, ayah dia tu pergi hantar pula. Anak kata apa? Ayah bawa keluar masjid dengan kopiahnya, dengan serbannya, dengan jubah lagi, pergi hantar anak pasar pagi pakai baju kelawar. Imam tadi kata tidak bertegas, berlembut di tempat sepatutnya tegas, itu orang lemah. Jadi kita jangan kata kita ni kuat. Lemah kita ni, ukuran lemah dengan kuat duduk mana? Duduk di kita ni, duduk di dalam yashrah sadrahu lil Islam, duduk di amalan kita kepada Islam. Saya suka quote kata-kata seorang ulama, nama dia Ubaid bin Umair. Ubaid ni rahimahullahu ta'ala orang tua. Dia kata apa? Aku telah perhatikan kepada kehidupan manusia atas dunia ini, maka aku dapati kuwatul mukmin, kekuatan jiwa orang mukmin itu duduk mana? Duduk di dada ni. Kekuatan jiwa kita orang mukmin duduk di mana? Duduk di hati. Kita tengok, Masya Allah, tabarakallah, ada orang yang tua berjalan bertongkat, mengangkat pergi ke masjid. Sampai ke masjid pun ketak-ketak nak naik masjid, terpaksa kena letak kerusi dia, contohnya. Tapi solat 5 waktu ada di masjid, belakang imam lagi duduk. Kita kata ini kau kuat. Ada orang yang Masya Allah muda, sihat walafiat, kalau ajak dia maraton 20 km tu biasa, 50 baru hebat, baru letih nampak ya. Kalau ajak kayuh basikal tu bentung, orang sini bentung dia pergi tak? Nak kayuh pergi lah, saya tak marah, ni contoh je. Tapi Masya Allah, tabarakallah, orang azan di antara rumah dia dengan masjid 50 langkah tak sampai. Tengok, betul kata Syekh Ubaid ni, quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan jiwa seorang mukmin duduk dalam hati. Kalau duduk kekuatan fizikal, kita kata yang muda ni penuh masjid, yang tua tu duduk solat di rumah, dia pun uzur, tua. Tapi berbeza persepsi pandangan duduk di mana. Maka ini semua ni amalan-amal ini perlu kepada mujahadah, perlu pada melatih diri daripada sifat-sifat yang mazmumah, yang buruk. Kena berlatih. Macam mana nak latih? Jadi latihan itu kita sendiri. Yang pertama sekali, tuan-tuan kena belajar kitab yang menyebut tentang amalan hati. Kalau saya syorkan dengar kuliah yang anak sampai itu, tajuk dia Nawar Bagi Hati. Tanda nama kita ni, nanti tengok dalam channel YouTube Abu Anas Madani ataupun Dar Taibah. Dalam tu kita sudah ada rakaman-rakaman penawar hati 30 CD. Itu kitab lama sikit. Ada satu kitab baru lagi, nama dia A'malul Qulub, pun sama juga, aplikasi hati, boleh cari. Dan yang pentingnya perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, bila kita dengar, kita dapat motivasi. Bila dapat motivasi, kita cuba berlatih. Tapi janganlah suruh orang marah, aku nak latih lah. Sabar itu duduk di mana? Duduk di apabila kita diuji. Contohnya orang mari, kita berjalan-jalan, orang mari langgar kereta kita, langgar, kita begini, telek mata dia, maki sumpah dia, bahasa mata buta, tak erti. Kereta awak tu buruk, kereta saya baru contohnya. Lepas-lepas sumpah 2-3 minit, kita buruk dada tengok. Alhamdulillah, itu nasib baik saya sabar. Budaknya yang terlanggar kereta kita, dia celek mata, sabar pakcik, habis dunia dan kau maki kutuk aku, ini sabar? Tak. Sabar itu as-sabrul inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kali pertama terjadi, kita cool, itu sabar. Lepas kutuk, lepas maki, habis, lepas tadi sabar? Tak, bukan sabar itu nama dia, para jemaah sekalian. Jadi sifat-sifat begini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditarik oleh pakcik orang Badui, tarik kain ridak di atas bahu Nabi ni, ditarik sampai bekah bahu. Lepas dia tarik kain, dia kata, "A'tini ya Muhammad mimmarillah." Beri pada aku harta-harta yang Tuhan beri padamu. Subhanallah. Agak-agak kita ni, beri ke tak beri? Apa nak bagi lagi? Manusia lagi ni, makhluk lagi ni, siapa nak kasih? Nabi kata bagi dia apa dia nak. Subhanallah. Ini apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan kena ingat,
Bila mari je orang langgar peraturan syarak, contohnya ada seorang pakcik ni, anak dia buat apa ni, kesalahan, orang pergi minta dengan siapa? Dengan Usamah bin Zaid, supaya pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta supaya Nabi kurangkan hukuman. Asy-syafa'atu fil hudud dia panggil. Bila Usamah bercakap, Nabi kata naik mimbar, merah muka dia. Nabi kata binasanya orang dulu daripada kamu, sebab apabila orang kampung mencuri, kamu dia potong tangan. Bila orang yang besar-besar, orang hebat-hebat mencuri, dilepaskan. Nabi bersumpah, wa aimullah, Nabi kata demi Allah, kalaulah Fatimah binti Muhammad, anak dia sendiri, mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangan dia. Subhanallah. Ini maknanya Nabi kita SAW bertegas apabila mari isu agama, tegas. Jadi para jemaah sekalian, kita juga kena tegas. Tengok anak-anak yang tak solat, jangan dibiarkan. Tengok anak-anak kita berkelakuan yang tidak baik, jangan dibiarkan. Maka nak menahan marah itu biarlah pada tempat dia. Tapi kalau sekat orang kata kita, orangnya buat benda-benda yang tak baik, benda-benda apa, kita boleh jawab dengan jawapan imam tadi, iaitulah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah beri kepada saya apa dia? Pahala yang saya tak buat. Dia kata, ustaz, mudah ya cakap tu, tapi nak buat bukan main, susah tak? Tuan-tuan kena ingat, kita atas dunia ni hidup semuanya ibtila. Allah sebut dalam suratul Mulk. Tuan-tuan baca ke tidak surah Al-Mulk malam-malam? Baca. Coba kata. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Nah, sambung. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan mati dengan hidup ni untuk apa? Liyabluwakum. Allah nak uji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu orang yang paling baik amalan. InsyaAllah Tuhan nak uji tengok siapa di kalangan kita yang baik amalan. Jadi baik amalan sama ada kita beribadat banyak, sama ada amalan itu kita bantu orang yang banyak. Karena itu dalam hadis yang Nabi kita SAW bersabda, bila ditanya tentang albir, apakah albirru? Nabi kata albirru husnul khuluq. Tengok, dua kalimah. Albir mana kebajikan itu, husnul khuluq baik perangai. Subhanallah. Tengok. Jadi Allah Taala, Nabi kita SAW letak kebajikan duduk di mana? Duduk di akhlak yang mulia. Sekarang ni kalau kita nak belajar, kita nak mengaji, kita nak tengok, yang pertama sekali tuan-tuan pilih akhlak guru yang kita nak belajar. Tapi kalau orang mari tempat kita, Masya Allah, Tabarakallah, bukan nak cerita tentang mati, bukan nak cerita tentang kelebihan Al-Quran, bukan nak cerita tentang kelebihan beramal dengan sunnah Nabi SAW, tapi mari duduk cerita orang, duduk maki orang, duduk kata ke orang tu, maka kita kata orang ni bukan manusia yang boleh dijadikan panduan. Sebab masjid ni bukan medan untuk mencerca orang. Masjid ni medan untuk mendidik hati manusia supaya al-inabatu ila daril khulud, nak kembali kepada negeri akhirat. Ingat kita kepada mati, ingat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kadang yang merusakkan masyarakat, yang merusakkan manusia ni bukan juga orang-orang manusia, orang-orang jahil, tapi yang merusakkan manusia ni kita yang terlalu over sangat. Jadi apa-apa dalam dunia ini, Nabi kata halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang melampau dalam semua perkara. Nabi kita larang. Kita melampau dalam ibadat, Nabi tak bagi tak. Oi, saya ni insya-Allah saya nak puasa hari putih kan, Ayyamul Bid tu hari 13, 14, 15 ni, nak puasa daripada 13 sampai 15, tak nak buka. Agak-agak kita kata, oh, warak sungguh dia ni. Warak apa? Nabi bila dengar ada sahabat nak puasa terus, Nabi kata, aku orang yang paling baik di kalangan kamu, aku puasa, aku buka puasa. Dan dia sendiri dapat satu kebenaran daripada Allah Azza wa Jalla, dia panggil sifat al-wisal, boleh sambung. Tapi kita tidak dibenarkan.
Maknanya hulu ataupun melampau dalam semua perkara ini satu sifat yang tidak baik. Sama dalam kehidupan kita beragama, kehidupan kita dalam dunia pun, kalau hulu tak boleh. Nak buat rumah yang pelik-pelik, yang itu dia panggil satu kerugian apa yang kita buat. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara tadabbur kita kepada ayat surah Al-An'am ayat 125. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian mendapat satu suntikan semangat, dan ayat ini jangan berhenti di sini. Balik rumah, ambillah tafsir-tafsir yang ada, buka terbalik, murajaah, tadabbur, tengok macam mana orang dulu berfikir. Allah Ta'ala beri kepada kita, kita letak dalam senarai, aku ni termasuk orang yang cerah dada atau sempit dada. Tak situ. Saat senarai yang pertama. Bila bercakap tentang Islam, suka tak? Suka, alhamdulillah. Bila cakap tentang solat, suka ke? Kau solat ni rasa berat je, tak nak buat pun kena buat, tak nak pergi masjid pun takut orang kata. Jadi tengok senarai. Jadi beza di antara hati mukmin yashrah, luas, munafik na'udzubillah, atau orang yang tak baik dayiqan harajan, sempit, tak sampai rahmat Allah Ta'ala ke hati. Inilah perkara yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.